Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid ustazah daripada kelas 5 produktif? Alhamdulillah kita telah pun merayakan Aidilfitri beberapa hari yang lepas. Dan insya-Allah untuk minggu ni kita akan kembali ber-PDPR. Dan minggu ni kita akan belajar berkaitan bidang akidah, iaitu beriman dengan hari akhirat. Jadi murid-murid di rumah boleh buka buku teks muka surat 80. Okey, baiklah murid-murid. Apabila ustazah menyebut tentang beriman, murid-murid perlu faham dan juga perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan iman. Iman bermaksud kita yakin dan juga percaya. Kita yakin dan juga kita percaya. Beriman dengan hari akhirat maksudnya kita yakin dan percaya adanya hari akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan hari akhirat? Hari akhirat adalah hari berlakunya kehancuran seluruh alam. Bila sebut tentang akhirat, adalah hari di mana apabila alam yang kita diami ini akan hancur satu persatu dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Selepas alam ini hancur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan manusia, dan semua manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalan, dan seterusnya kita akan menerima balasan masing-masing. Di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai semua manusia, Allah suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah menyebut kat sini, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangat suatu perkara yang amat besar. Dan juga disebutkan tentang hari kiamat ni ada banyak di dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Zalzalah juga Allah ada menyebut tentang berlakunya hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan sangat dahsyat ni maksudnya goncangan yang lebih teruk daripada gempa bumi yang pernah berlaku di mana-mana tempat di dalam dunia ini. Kalau kamu lihat di dalam berita-berita, bila berlakunya gempa bumi, maka akan berlakunya kehancuran yang sangat teruk. Itu hanyalah goncangan yang sangat kecil berbanding dengan goncangan yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita wajib percaya, wajib yakin dengan diri kita bahawasanya suatu hari nanti akan berlakunya hari kiamat, yang merupakan salah satu daripada rukun iman. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Maksudnya, tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, berimannya seseorang kepada hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh para nabi. Maksudnya Allah SWT menyebut tentang bukti seseorang itu beriman. Bukan hanya mereka itu beriman kepada Allah SWT, bukan hanya beriman kepada para malaikat, kitab dan seluruh para nabi, tetapi juga salah satu bukti berimannya seseorang itu adalah apabila mereka meyakini akan berlakunya hari kiamat. Jadi kita dapat lihat, dan sepatutnya kita dapat merasa insaf terhadap peristiwa
yang akan berlakunya hari kiamat ini. Itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini amat berkuasa. Bukan Allah ini hanya berkuasa untuk menciptakan segala alam ini. Kita dapat lihat alam ini sangat terbentang luas dan sebagainya. Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah jugalah yang akan memusnahkan alam yang telah diciptakan. Termasuklah juga bukan sekadar manusia, bukan sekadar alam, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, langit yang akan jatuh berkeping-keping. Semua itu akan musnah apabila berlakunya hari kiamat nanti. Okey. Apabila Ustazah menyebut tentang hari kiamat, ada beberapa peringkat alam akhirat yang perlu kamu ketahui. Kamu boleh rujuk dalam buku surat 83 dalam buku teks kamu. Yang pertama, kehancuran alam. Peringkat pertama adalah peringkat kehancuran alam, iaitu semua makhluk akan dimatikan dan dihancurkan. Pada ketika itu, manusia berada dalam sangat ketakutan. Keadaan di muka bumi ketika itu adalah sangat huru-hara. Semua manusia terpinga-pinga tertanya, apakah yang sedang berlaku ketika itu? Dan pada ketika itu, hanyalah orang-orang yang kufur kepada Allah yang masih hidup. Dan orang-orang beriman telah pun dimatikan terlebih dahulu sebelum berlakunya hari kiamat tersebut. Yang menyaksikan kedahsyatan alam ini hancur hanyalah orang-orang yang kafir sahaja. Yang kedua, peristiwa kebangkitan. Semua makhluk yang mati akan dihidupkan semula. Apabila alam ini hancur, apabila semua makhluk telah dimatikan, malaikat Israel juga akan mencabut nyawanya sendiri, dan ketika itu yang hidup hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan kembali antaranya malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala. Dan apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka ketika itu semua makhluk yang mati akan bangkit daripada kubur masing-masing dan akan dihimpunkan di padang mahsyar. Itu peringkat yang ketiga, iaitu padang mahsyar. Perhimpunan di padang mahsyar, semua makhluk dihimpunkan untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang adil. Kita semua akan berhimpun di padang mahsyar. Itu dalam satu tempoh yang sangat lama. Ketika itu digambarkan kepanasan yang sangat dahsyat. Seumpama matahari berada sejengkal di atas kepala. Dan ketika itu manusia akan ditenggelami oleh peluh masing-masing disebabkan oleh panas yang sangat dahsyat. Tetapi ada beberapa golongan manusia yang menerima naungan arasy Allah, yang mereka ini tidak merasa panas. Ada 7 golongan. Ada 7 golongan, antaranya pemimpin yang adil, pemuda yang hatinya bertaut dengan masjid, pemuda yang apabila diajak berzina dia menolaknya, seseorang yang bersedekah, yang mana apabila dia bersedekah, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui dia bersedekah, dan beberapa lagi golongan yang lain. Dan yang keempat, perhitungan amalan. Setiap manusia akan dihitung amalannya ketika dunia. Bila kita berhimpun dekat padang mahsyar, itu tujuannya satu, iaitu kita akan dihitungkan segala amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Adil. Dan yang kelima, balasan syurga dan neraka. Balasan syurga ni sudah tentulah kepada orang yang soleh, dan azab neraka bagi mereka yang melakukan kejahatan di dunia. Okey. Jadi, dalam muka surat 84 kita akan dapat mengetahui beberapa jenis nama lain bagi hari akhirat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, iaitu hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumuddin, berarti hari pembalasan. Yang ketiga, Yaumul Hisab, berarti hari perhitungan amal. Yang keempat, Yaumul Khulud, berarti hari kehidupan abadi. Yang kelima, Yaumul Hashr, berarti hari berkumpulan makhluk untuk dihisab. Dan yang keenam, Yaumul Khuruj, berarti hari keluarnya manusia daripada kubur. Ada 6 nama lain bagi hari akhirat. Nanti kamu cuba ingat ke-6 nama tersebut. Jadi yang terakhir sekali, apakah kepentingan kita beriman dengan hari akhirat? Apabila kita tahu, kita yakin, ya Allah, rupa-rupanya kehidupan kita ni tak berkekalan pun kat dunia ni.
Jadi apakah tindakan kita? Kita mestilah sentiasa berusaha melakukan amal soleh untuk mendapatkan ganjaran syurga. Sebabnya dunia ini hanyalah sementara sahaja. Ada manusia hidupnya 10 tahun saja. Ada manusia hidupnya 20 tahun. Ada manusia hidupnya 30 tahun. Dan kehidupan kita kat dunia ni hanyalah satu jambatan untuk kita mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan sebanyak mungkin untuk menjadi bekalan kita untuk masuk ke syurga Allah. Tetapi manusia itu sebenarnya masuk ke syurga Allah bukan bergantung semata-mata kepada amalan, tetapi juga kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi manusia itu tak ada banyak dosa, tetapi disebabkan oleh rahmat Allah ataupun disebabkan oleh kebaikan yang dilakukan, Allah SWT mengampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua, menimbulkan rasa gerun. Sepatutnya kita ni, saya cakap pada diri saya juga, kita yakin akan berlakunya hari kiamat. Sepatutnya kita rasa takut. Kita rasa takut untuk kita buat dosa, rasa takut untuk kita buat kejahatan, dan kita menginsafi segala kesalahan yang kita lakukan. Kita rasa gerun, ya Allah, bila aku dibangkitkan di pada masa nanti, bagaimanakah nasib kita? Kita kena sentiasa merenung macam tu. Adakah pahala amalan kita lebih banyak berbanding dengan pahala dosa, berbanding dengan dosa, ataupun dosa kita lebih banyak berbanding dengan amalan kita? Dan kita menjadikan kita seorang yang berhati-hati dalam percakapan dan juga tindakan kita. Dan yang paling penting, kita kena berusaha paksa diri kita untuk menjadi seorang yang melazimi taubat dan juga melazimi istighfar. Setiap hari kita kena paksa diri kita untuk beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Kita paksa diri kita beristighfar. Ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu, Tuhan yang Maha Agung, di atas dosa-dosa yang aku lakukan. Kita minta keampunan pada Allah setiap hari. Sebab kita tidak pasti berapakah baki sisa umur yang kita masih ada. Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian Ustazah berkaitan dengan beriman dengan hari akhirat. Mudah-mudahan diri Ustazah sendiri dan murid-murid Ustazah dapat menghayati bahawasanya hari kiamat itu benar-benar akan berlaku, dan kita tak perlu fikir bila akan berlakunya hari kiamat. Tetapi pada zaman dahulu, bila sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat, Rasulullah tanya balik kepada mereka, apakah amalan ataupun persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Itu yang sebenarnya yang perlu kita siapkan dalam diri kita, bekal kita untuk menghadapi hari kiamat. Jadi mudah-mudahan perkongsian Ustazah pada hari ini bermanfaat untuk semua dan bermanfaat juga untuk diri Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.